Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nasruddin Haji Daud, Speaker Dewan Undangan Negeri, untuk menyampaikan ceramah seterusnya menjawab isu fitnah terhadap Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Dengan segala hormatnya Yang Berhormat Datuk dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi ta'alimihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Maksudnya, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu Al-Quran yang merupakan nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu dan juga penawar yang boleh menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati dan diri kamu, serta menjadi petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah dan juga rahmat Allah, hendaklah kamu merasa gembira. Sesungguhnya ia adalah lebih baik daripada harta yang kamu kumpulkan. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Muhammad Amar bin Abdullah, Ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan, yang juga Timbalan Putrajaya PAS Negeri Kelantan, yang berhormat Datuk Dr. Fadli bin Haji Hassan, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat Tuan Haji Zulkifli Mamat, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri, ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat sama-sama dalam suatu majlis yang dianjur khas untuk menjawab isu yang dikatakan isu gadai tanah oleh kerajaan negeri, dan ianya telah pun dijelaskan oleh yang berhormat Datuk Haji Muhammad Amar sekejap tadi. Pada malam ini juga pihak penganjur minta supaya diberi penjelasan tentang isu amanat Haji Hadi
yang setiap kali menjelang pilihan raya UMNO mengungkitkan isu ini tiap-tiap kali pilihan raya. Dan kalau kita perhati, biasanya lepas dia main isu ni, dia buat pilihan raya lah. Ini bukan perkara baru. Sejak daripada isu ini timbul dan dinyatakan oleh Tok Guru Haji Hadi tahun 81 lagi. Benda ni benda lama, tetapi Tok Guru Haji Hadi bertanggungjawab. Dia sanggup berdepan. Bukan saja sekarang, bahkan dulu pun Tok Guru Haji Hadi sanggup berdepan dengan pimpinan kerajaan, termasuk pimpinan UMNO. Tuan-tuan masih ingat tahun 85 nak diadakan debat berkenaan dengan isu ini, yang dikatakan isu kafir mengkafir. Tahun 85 tarikh telah pun ditetapkan, pengerusi telah pun ditetapkan, ahli panel bagi pihak PAS dan UMNO telah pun ditetapkan pada waktu itu. Tiba-tiba UMNO minta penyimpan maha besar raja-raja untuk mengisytiharkan anak bulan tak nampak dan debat dibatalkan. Ini tahun 85. Dan kemudian tersebar video debat olok-olok. Dan kita masih ingat debat olok-olok isu kafir mengkafir, UMNO lawan UMNO dalam debat tersebut. Tetapi hak benarnya pah. Ini semua sejarah yang kita semua tahu. Dan tahun 2001 Tok Guru Haji Hadi menyatakan kesanggupannya untuk berdepan dengan Majlis Fatwa Kebangsaan. Tahun 2001. Tetapi bila sampai masa dan ketikanya, pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan mengisytiharkan muzakarah tersebut dibatalkan. Sekarang ni UMNO dan setengah-setengah mufti dan juga ustaz-ustaz muda dalam UMNO nak ukit balik isu ni. Lalu Tok Guru Haji Hadi menyatakan kesanggupannya untuk buat penjelasan selama 1 jam melalui TV1, TV3. Ada orang bersoal, bapa nak berjelas melalui TV1, TV3? Dalam harakah boleh, tempat lain boleh. Hak duk main isu ni TV1, TV3, maka kena jawab dalam TV1, TV3 lah. Kalau TV1, TV3 tak berani nak bagi peluang ke Tok Guru Haji Hadi untuk beri penjelasan, dia jangan main isu ni. Kalau kita tak berani nak gocoh dengan orang, kita jangan tunjuk kedai gocoh seorang, orang panggil gila. Tuan-tuan tak ada tengok orang gila dia bergocoh seorang. Bergocoh biar ada gu, baru betul. Dan kita heran, mufti-mufti, hak amat paling heran sekali mufti Pasir Berdengu, Negeri Pasir Dua Butir, tempat bersidang buah-buah kayu. Dia kata amanah ni sesak, Haji Hadi kena bertaubat. Dia baca ke amanah ni. Ini ucapan Tok Guru Haji Hadi, yang orang cetak buat amanat. Dan modal dengar berita tadi pukul 8, TV Sia duk marah. Dia kata lepas Kelantan cetak pula amanat ni pula dah. Cetak jual 4 riyal, tubik no diri. Oh berkecek pukul 8 tadi. Dia kata ini isu kafir, kata kafir kat orang. Amo nak beritahu, hak kata kafir ke UMNO ni no diri dah. No diri. Haji Ismail Jaya,
Ajillah keting, stop Tayyib. Inilah orang yang mengkafirkan UMNO dan kita telah menghalau daripada PAS, tuan-tuan. Jangan nak letak kesalahan dia pada orang lain. Dia tak tanggungjawab hak mengkafirkan UMNO. Ni 2, 3, 4 orang ni di antaranya. Sebab tu hamba pernah sebut ketika hamba forum dengan Nadiri di Nilampuri, kalau tuan-tuan masih ingat, dan hamba sebut ketika hamba forum dengan Tapak Tayyib di Masjid Melayu Kuala Lumpur. Hamba kata ke Tapak Tayyib, entah ni benda hak anak tak aja sebut, anak sebagai wakil rakyat PAS tak aja sebut, entah sebut, sekarang entah nak bela UMNO. Dia tanya gapo dia, hak anak kata. Anak kata nak suruh rakyat ke? Hamba tanya dia nak suruh rakyat ke? Dia tak anggap. Nak suruh rakyat ke tak? Kita siang ke dia. Kalau nak suruh rakyat, kita nak rakyat. Dia kata UMNO ni kafir pak seluar sendok, kafir dia kata. Terus Tapak Tayyib duduk dalam UMNO. UMNO ni memang lah kita buang-buang. Dia ambil barang kutip siapa. Supaya Datuk ni Amal sebut tadi, barang kutip siapa. Jadi barang kita tahu, dia ambil kita tahu Nadiri, dia ambil tahu. Dia ambil belakang. Nuak guano nasib dia. Bawa jabir kutip barang orang tahu, nasib nuak guano. Tok Guru aja disebut dalam ucapan dia bukan mengkafirkan sesiapa. Ni, saudara-saudara boleh baca ucapan Haji Hadi. Dalam ada buku ni boleh baca juga ucapan Haji Mahathir dan Haji Najib. Kalau nak kata amanat Haji Hadi, maka dalam ni ada juga amanat Haji Mahathir dan amanat Haji Najib. Kita nak suruh mufti pasir dengung tengok 3 amanat ni hak mana hak betul. Biar dia tengok puh dia lah ni. Dia puh pada semua mufti-mufti. Ni amanat Haji Hadi. Saudara-saudara sekalian, percayalah kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang BN bukan kerana nama BN. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan peraturan kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita berjuang melawan mereka. Percayalah saudara-saudara, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Dan kerana kita berjuang dengan puak-puak ini, kalau kita mati kerana berlawan ini, mati kita adalah mati syahid. Mati kita adalah mati Islam. Kita tak payah masuk Yahudi, kita tak payah masuk Kristian, kita tak payah masuk Hindu, kita tak payah masuk Buddha, tetapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Haji Hadi tak kata ke UMNO, dia kata kita. Tok Peti tak faham? Kita tak payah masuk Yahudi, kita tak payah masuk Kristian, kita tak payah masuk Hindu, kita tak payah masuk Buddha, tetapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Mana dia sebut UMNO? Dia tak ngaji bahasa Melayu. Dia kata kita, tidak kata UMNO. Tapi UMNO pergi berasa tu apa? Tu soal tu pergi berasa tu apa? Supaya cerita orang curi asa zaman Nabi Sulaiman. Bila orang rakyat ke Nabi Sulaiman, asa dia kena curi. Lalu Nabi Sulaiman beripung habis penduduk kampung tersebut. Bila beripung belaka, lalu Nabi Sulaiman berucap, Nabi Sulaiman kata, puak-puakmu ni bukan setakat ada hak curi, tapi dia bangga pula dia boleh curi asa orang.
Bila aku panggil, dia bawa bulu asar tak atas kepala dia. Berasa bangga dia curi asar orang. Hak curi asar tu pun rasa selalu. Seramai-ramai orang kampung dia seorang rasa. Lalu Nabi Sulaiman kata igak dia. Memang dia dah. Sah dia sungguh. Ia mungkin rasa apa? Tok Guru Haji kata, siapa-siapa dia kata, kalau kita kata lagu tu, jadi kafir. Amnu dia tak apa-apa, kata aku kafir. Dia kata. Supaya orang ketuk dalam kereta. Tahu cerita orang ketuk dalam kereta? Dia naik kereta pelik. Taksi. Gak musim hujan. Tutup kemah-kemih cermin. Duduk tengah jalan, tiba-tiba ada seorang penumpang yang ketung. Gak penumpangnya 4 orang, depan seorang, 3, alik belakang 3 orang. Bila bang busuk, badi kata, "Amu kau ketuk tak? Amu kau ketuk tak?" Tak mengaku belakang. Tapi driver taksi ni cerdik. Apabila turun dah bayar duit belakang, driver taksi kata ketuk tadi tak bayar lagi tu. Tu yang ketuk kata, bayar dah, aku mula-mula bayar dia kata. Dia ingat selalu bahasa bodoh. Dah lah ketuk pak bodoh pula. Telefon kat dia sudah lah. Memang kita orang Islam ni tidak boleh mengekalkan perlembagaan kafir, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu kita bila kita meretah di Kelantan, hak mana kita boleh ubah, kita ubah. Kalau ikut peraturan perlembagaan kafir boleh berlaku nak berapa? Orang nak zina kita wilasi. Orang nak judi kita wilasi. Orang nak maksiat kita wilasi. Tapi kita dengan kuasa ada, kita tak bagi. Kita benar ke? Jadi kalau kita mengekalkan perlembagaan kafir, kita berasa perlembagaan itu lebih baik berbanding dengan hukum Allah. Rusak akidah sungguh. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi mukmin lelaki dan mukminah perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu hukum dan keputusan, tak boleh dia membuat pilihan yang lain daripada ketentuan Allah dan Rasul. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jelas dan nyata. Memang kalau kita kata politik suku, agama suku, rusak akidah sungguh. Patut terima kasih Tok Guru Haji Adi royak, Tok Peti tak royak. Patut Tok Peti kena terima kasih mujur meroyak, aku takut kena pecah. Barang ni sepatut hijau aku, apa patut begitu? Dia pula marah. Politik ni apa dia politik? Politik dalam bahasa Arab disebut siasah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar." Bani Israel itu yang menjadi pemimpin politik mereka ialah nabi-nabi mereka. Tiap-tiap kali bila seorang nabi wafat, Allah Ta'ala ganti nabi yang lain. Ia menjadi pemimpin agama dan pemimpin politik. Dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Apa makna khalifah? Al-Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menyebut di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, dan Ibnu Khaldun menyebut di dalam kitabnya Al-Muqaddimah, makna khalifah ialah khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunyabi. Makna khalifah ialah pengganti Nabi dari segi menjaga agama dan memerintah dunia dengannya, ai biddin, yakni dengan agama. Kena merintah negeri, merintah negara, merintah dunia dengan ajaran agama, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tuan kepada dunia ni. Macam mana kita nak kata politik suku, agama suku? Saya baca tulisan ada seorang ustaz muda mari daripada negeri Kayangan. Jadi pandangan dia tu di awang-awangan lah, barang mari Kayangan. Dia kata tak ada apa-apa kalau kita kata politik suku, agama suku pun. La haula wala quwata illa billah. Dia kata kalau kita maksudkan politik itu politik fitnah, memang tak ada kena-mengena dengan agama. Siapa dia kata tidak kena mengena dengan agama? Politik fitnah pun ada kena-mengena dengan agama. Politik fitnah haram. Cuba rakyat kamu satu benda hak tak kait dengan hukum agama. Cuba rakyat satu benda. Biar dia rakyat apa dia? Berok cing ada hubungan dengan agama. Kau berok tak ada hubungan dengan agama. Berasa nak berok oleh dewan boleh? Terang nak tahu nak akan nyapak ke? Kau berasa nak cing boleh cing dalam dewan ni? Pasal barang tak kait dengan agama? Ada. Nabi ajar idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Kalau mu nak cing nak berok, jangan ngadap kiblat, jangan tunggu punggung ke kiblat. Dan Nabi ajar kepada kita masuk tandas. Sunat masuk kaki kiri dulu. Baca doa pula, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dengan kaki kanan dulu. Kecil berok ada kaitan dengan agama. Politik tak ada kaitan dengan agama. Ada pimpin UMNO duk menipu pun. Kerana ajaran tak ada kaitan dengan agama. Bila kita ada kuasa ikut kita, nak apa pun tak apa. Nak apa royalty minyak orang pun kita punya pasal. Pasal kita ada kuasa, orang tak boleh buat apa kita. Betul ke lagu tu? Bila kita ada kuasa, kita boleh fitnah. Nak fitnah siapa-siapa dia, ikut kita lah. Melalui media massa, dengan TV, dengan surat khabar, macam-macam. Liwat lagi, zina lagi. Boleh ke? Apakah politik fitnah tak ada kena mengena dengan agama? Ada. Haram. Tak ada benda yang tak kait dengan agama. Makan kait dengan agama, kecek kait dengan agama, mengundi kait dengan agama, menega kait dengan agama, meretah kait dengan agama. Tak ada benda yang tak kait dengan agama. Boleh politik suku, agama suku. Ngaji dua tu. Mengaji dengan ulama Kayangan. Pasal Kayangan tu cerita bawang putih, bawang merah boleh lah. Cerita batu belah, batu takut boleh lah. Hak agama jangan main. Ini masalah agama. Dan masalah perkara-perkara yang merosakkan akidah, riddah, bukan perkara baru. Kalau kita baca sejarah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang murtad. Bukan tak ada orang murtad, zaman Nabi pun ada orang murtad.
Kalau kita baca sejarah Uqbah bin Abi Mu'in, dia ni jiran, rumah dia dekat rumah Nabi. Satu hari dia buat majlis kenduri rumah dia. Dia panggil orang-orang Quraisy mari makan. Termasuk dia panggil Nabi pergi rumah dia. Bila dia akak hidangan suruh makan, Nabi tak selesai makan. Dan Nabi kata ke dia, wallahi la akulu ta'amaka hatta tu'mina billah. Nabi kata, demi Allah, aku tidak akan makan makanan yang kamu hidang kecuali mu beriman dengan Allah Ta'ala dulu baru aku makan. Orang Arab, dia menghormati tetamu. Dan dia rasa terhina. Kalau orang mari rumah dia, dia akak makanan tak makan, dia berasa aib. Bila Nabi letak syarat begitu, fatasyahada, lalu dia mengucap. Bila dia mengucap, Nabi makan. Sudah makan, Nabi balik. Tiba-tiba berita ni sampai kepada Ubay bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'in ni dia saing baik dengan Ubay bin Khalaf. Lalu Ubay bertanya kepada Uqbah, ma syai'un balaghani anka. Guana ni orang nyapak aku ni ada berita pelik ni, mu buat ni perkara pelik ni. Qala la syai'. Dia kata pelik apa, tak ada apa. Kata Uqbah, dakhala manzili rajulun syarifun fa aba an ya'kula ta'ami hatta ashhadalah. Dia kata, aku panggil mari rumah aku orang yang mulia. Nabi ni orang yang mulia. Tiba-tiba Muhammad ni bila dia mari rumah aku, dia letak syarat kalau aku tak mengucap, dia tak boleh makan. Fastahyaitu an yakhruja min baiti wa lam yat'am. Aku berasa malu kalau dia kelik daripada rumah aku, dia tak makan sikit rabuk. Oleh kerana itu aku mengucap dia. Lalu Ubay pun marah kepada Uqbah. Ubay kata, wajhi min wajhika haramun illa kita Muhammadan falam tabzuk fi wajhi. Kita dua haram saing, dia haram bertemu. Sampai bila-bila? Kecuali kalau mu nak saing juga dengan aku, bila jumpa dengan Muhammad, mu kena ludah atas muka dia. Oleh kerana Uqbah ni saing baik dengan Ubay, bila jumpa dengan Nabi, dia ludah sungguh. Bila dia ludah muka Nabi, Allah Ta'ala jadikan hijab, dinding di antara air liur dia dengan muka Nabi. Lalu air liur dia tapan dinding, ngecik muka dia, terbakar muka dia. Kita yang habis. Lalu Nabi bersabda, wallahi la alqaka kharijan min Makkah illa alautu ra'saka bis-sayf. Nabi kata, demi Allah, bila aku jumpa denganmu luar daripada negeri Mekah, aku akan pacung tekakmu. Apa yang Nabi sebut benar-benar berlaku, di mana Uqbah bin Abi Mu'in termasuk salah seorang yang ditawan dalam peperangan Badar. Kita tahu dalam perang Badar, umat Islam menang, orang Quraisy mati 70 orang, kena tawan 70 orang. Di antara yang kena tawan ialah Uqbah bin Abi Mu'in. Lalu Nabi perintah supaya Sayyidina Ali pacung tekak Uqbah bin Abi Mu'in. Berkenaan dengan peristiwa ini turun ayat Quran. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Ingatlah
ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya kerana terlalu menyesal. Kekoh dua belah tangan. Ini kinayah anin nadam. No ayat menyesal. Biasa orang menyesal ni, dia kekoh so jari je. Tuhan sebut habis tangan dua-duanya semua alam mulut. Menyesal doa. Maksud orang yang menyesal itu ialah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia mengucap, tiba-tiba dia ludah muka Nabi, dia lawan Nabi, dia jadi murtad. Akidah dia rusak. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Ingat, ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya kerana terlalu menyesal, yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Lalu ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mengikut jalan yang dibawa oleh Rasul. Aku mengucap dah, patut tak lawan dah Nabi Muhammad. Tapi mengucap lawan Nabi Muhammad. Orang lain ni pun ada lagu tu. Ada lagu tu. Mengucap tak pergi lawan ajaran Nabi. Ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata. Alangkah celakanya aku. Laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah baiknya kalau aku tidak berkawan dengan si fulan. Maksud si fulan itu ialah Ubay bin Khalaf. Kalau aku tak sayang dengan dia, tak jadi gini. Kif sayang dengan dia, jadi punuh gini. Sebab tu sayang pun kena pilih molek. Kalau sebuah berakhir tak sayang pun tak apa. Amba jumpa dengan orang gila di Pasir Mas. Kedai kopi. Sungguh. Dia kata Ibrahim Ali ni dulu orang panggil Datuk Paduka. Sekak kena tarik Datuk ni jadi Datuk pada muka dia. Orang gila. Datuk pada muka dia. Lepas pilihan raya ni boleh tengoklah setara mana pada muka. InsyaAllah tahun ni lah. Tahun ni. Biarlah dia nak babak setara mana lah. Tak lama dah. Ajal kamu sudah hampir tiba, wahai Ibrahim. Ajal politik. Jadi masalah rosak akidah ni bukan perkara baru. Berlaku zaman Nabi. Lagi. Dan apabila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada orang murtad, tak percaya pada Isra' dan Mi'raj. Rosak akidah. Dan bila Nabi wafat, ada di kalangan orang Islam tak sah keluar zakat. Dia kata zakat ni wajib zaman Nabi hidup. Bila Nabi dah wafat, tak wajib dah zakat. Dia sembahyang. Dia puasa. Dia pergi ke Mekah. Bahkan setengah duduk Mekah. Lalu Sayyidina Abu Bakar ambil keputusan memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Sayyidina Umar menyatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membezakan kewajipan semaya dan kewajipan zakat. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha li Rasulillah laqataltuhum ala dhalik. Demi Allah, kalau terkedai tali utar tu kena zakat. Kalau terkedai, kata Abu Bakar, kalau terkedai tali utar tu kena zakat dan dibayar kepada Nabi. Tiba-tiba bila Nabi wafat, orang tak saya bayar zakat tali utar, nascaya aku akan perangi mereka kerana enggan membayar zakat tali utar. Kalau terkedai kena zakat, tali utar tak kena zakat. Nak ayat benda walaupun kecil, Islam tak boleh tolak. Kecil pun tak boleh. Tak boleh. Ini bukan main-main. Tapi Amo nak tanya, apabila Dr. Mahathir, Haji Mahathir menyampaikan amanah dia yang benar-benar bercanggah dengan Islam dan memang bercanggah dengan Islam, di mana mufti? Mufti duduk mana? Ni amanah
Haji Mahathir, hukum hudud tiada dalam Al-Quran. Ia hanya pandangan para ulama fiqh sahaja. Ni hak terbaru ni tahun 2012 ni. Ni bapa Tok Peti tak kata apa? Bila kita lulu undang-undang hudud dalam Dewan Negeri tahun 93, Dr. Mahathir atas surat beri amaran kepada Kerajaan Negeri Kelantan, kalau Kerajaan Negeri Kelantan melaksanakan hukum hudud, Kerajaan Pusat akan ambil tindakan tegas. Di mana mufti pada waktu itu? Ni ucapan lagu ni. Lagu mana ni? Tak musuh akidah ni. Tak kena tabak ni lagu ni. Kalau amanah jadi kena tabak. Ha ni tak kena tabak. Acu jawab lagi. Macam mana boleh berucap hukum hudud tak ada dalam Quran? Hukum hudud disebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang curi laki buang kena kerak tangan. Itulah hukum hududnya. Mu kata tak ada dalam Quran. Mu baca Quran mana? Kita nak tanya dia baca Quran mana? Dia kata tak ada. Bacalah Quran mana-mana pun. Dalam Quran disebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang zina perempuan laki-laki yang masih belum kahwin naklah dirotan 100 rotan. Itulah hukum hudud. Mu kata tak ada Quran. Mu baca Quran mana? Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan yang baik melakukan perzinaan, kemudian dia tidak membawa 4 orang saksi yang adil, maka si penuduh itu naklah dijatuh hukuman rotan sebanyak 80 rotan. Itulah hukum hudud yang disebut dalam Quran. Dr. Mahathir kata tak ada dalam Quran. Mu baca Quran mana? Kenapa mufti dia membisu 1000 bahasa? Ajillah tak sekira dia. Dia hak kata kafir kat UMNO Ajillah. Pas dia masuk UMNO. Dia kata siapa kita tak tahu lah. Dia lah tu. Antaranya. Amanah Haji Najib. Hak jadi Perdana Menteri lah ni. Haji Najib kata ke mana? Negara akan huru-hara sekiranya undang-undang Islam dilaksanakan. Di mana mufti? Ni soalnya. Ai nak berkecek. Nampak sangat. Tak sedut nusuk dalam jubah tu peti dah. Ini tugas mufti. Ni ungkit amanah Haji Hadi. Bila orang suruh dia berdepan dengan Haji Hadi, dia tak sah. Dia kata saya tidak akan hadir walaupun dijemput. Tak usah kecek kalau tak berani. Baik duk dia. Batu Amos setuju dengan pandangan mufti Pahang. Bila orang tanya dia, orang tanya mufti Pahang dia akan hadir ke tak? Dalam pertemuan dengan Haji Hadi ni, bicara amanah ni, dia kata orang yang kena hadir 2 orang. Tok Peti yang kena hadir. Tok Peti Pahang jawab, ada 2 orang mufti yang kena hadir. Pertama, mufti Pasir Dengu. Yang kedua, mufti wilayah. Dia lah yang bakit benda ni, dan dia ada maklumat. Saya tak ada maklumat, dia kata. Boleh menyakit lah. Lebih kurang.
Amo nak bawa kitab Mastikah Hadis. Kitab Mastikah Hadis ni dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Hak jo sain nama mukadimah Mastikah Hadis ni siapa dia? Tok Razak. Tok Razak ni siapa? Ayah Najib. Najib ni siapa? Perdana Menteri lah ni. Mastikah Hadis ni cetak bila? Cetak pertama tahun 73. Dulu pada amanah Haji Adi lagi. Muka surat 415. Perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya iman dan Islam. Ni. Bahagian yang pertama, iktikad kepercayaan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Iaitu, ni hamba baca sebahagian, nak baca banyak tak ada masa. Orang kita mudah faham, tak ada baca faham tu. Oh ni tak boleh main kau lepas. Dia kau baca dulu nak faham pun. Iktikad menafikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau iktikad bahawa Nabi Muhammad yang sebenar ialah yang disebutnya Muhammad yang batin, bukan Muhammad yang zahir, atau iktikad bahawa kerasulan Nabi Muhammad hanya untuk orang-orang Arab saja, atau iktikad bahawa hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah hukum-hukum lapuk yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Ni rusak akidah. Ni karangan Mufti Haji Nur. Mufti Kelantan juga tapi tidak Allah ni. Bahagian yang kedua, ni yang merosakkan iman dan Islam, rusak akidah kan? Perkataan, iaitu tiap-tiap perkataan yang mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek-ngejek dan mempermain-mainkan nama Allah, sifat-sifatnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya serta hukum yang diterangkan oleh rasulnya. Juga perkataan yang menolak, menafi dan mengingkari segala perkara yang sekata alim ulama mensabitkannya atau menafikannya serta diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu dari agama. Misalnya, seperti katanya mengenai mana-mana hukum Islam. Hukum apa ini? Perindah kata begitu. Hukum apa ini? Hukum ini sudah lapuk. Zaman sekarang tak patut diharamkan riba kerana menghalangi kemajuan. Dalam zaman yang serba maju ini, kaum wanita tak perlu dibungkus-bungkus. Ni, rusak akidah lakon. Berzina kalau suka sama suka, apalah haramnya. Minum arak kalau dengan tujuan hendak menyehatkan badan untuk beribadat, apa salahnya? Berjudi kalau masing-masing sudah rela menerima untung ruginya, apa salahnya? Kalau hendak sangat menurut hukum-hukum Islam, sampai kiamat kita tak maju. Kata lagu ni jadi kafir, tuan-tuan. Ni dalam kitab ni sebut. Ni kitab ni Tok Razak tanda tangan. Najib kena ingat ni, hopokmu sendiri tanda tangan. Ha royalty minyak hopokmu janji pun mu tak bagi dah. Kita jangan jadi pengampu kepada pemimpin-pemimpin yang pembohong, pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menzalimi orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis,
sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'alal haud. Rasulullah menyatakan akan lahir selepas daripada aku pemimpin-pemimpin yang zalim, yang pembohong. Sesiapa yang mendekati pemimpin tersebut dan membenarkan pembohongan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, memberi pertolongan di atas kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, falaisa minni walastu minhu, dia bukan puak aku dan aku bukan puak dia. Walaisa biwaridin 'alal haud, dan dia tidak ada peluang untuk lalu di tepi kolamku. Usah kan nak minum air kolam Nabi lalu tepi pun tak boleh. Nabi sebut kolam Nabi ni disebut dalam hadis, man syariba minhu la yazma'u abada. Siapa-siapa dia minum air kolam Nabi, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Orang ni tak boleh lalu usahakan nak minum. Sebaliknya, sesiapa yang tidak mendekati pemimpin seperti itu dan tidak membenarkan pembohongan pemimpin itu serta tidak memberi pertolongan di atas kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, fahuwa minni wa ana minhu, maka dia puak aku dan aku puak dia, wa huwa waridun 'alal haud, dan dia boleh lalu di tepi kolam kausarku. Rawahu Tirmizi. Ini dia. Sebab tu kita berpegang dengan ajaran Islam. Apa yang kita buat ada nas. Walaupun ustaz muda UMNO kata doa KO BN KO UMNO ni, ini salah dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dia kenal ke ahli sunnah wal jamaah? Siapa dia? Man hum ahli sunnah wal jamaah? Siapa dia ahli sunnah? Disebut dalam hadis Nabi, iftaraqat banu Israel ala 71 firqah wa anna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 72 firqah 71 fi an-nar wa wahidatin fil jannah. Faqalu ya Rasulullah wa ma hadhihi al-wahidah? Qal ahlus sunnah wal jamaah. Nabi menyatakan Banu Israel berpecah kepada 71 puak dan umat Islam akan berpecah kepada 72 puak. 71 puak masuk neraka, 10 puak masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, puak mana 10 tu? Lalu Rasulullah bersabda, ahlus sunnah wal jamaah, iaitu puak ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita kena tahu siapa dia ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia? Ahlus sunnah wal jamaah humul ladzina ihtadaw bihadiyillah wattaba'u sunnatar rasul wa akhazu bi aqwalihi wa af'alihi wa bi taqriratihi wahtadaw bi nurin nubuwwatil mutahharah wa ata'ur rasul fi awamirihi wajtanabu amma nahahum anhu muqtadina bi qaulillahi ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa muqtadina biqaulillahi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang mengikut hidayah petunjuk Allah dan mengikut sunnah Rasul serta mengikut perkataan Rasul, perbuatan Rasul, takrir Rasul, serta mereka mengikut nurun nubuwah al-mutahharah, cahaya kenabian yang suci. Mereka taat kepada Rasul pada setiap perintahnya dan mereka meninggalkan segala larangan yang ditegak oleh Rasul kerana mereka mengikut firman Allah Ta'ala yang bermaksud apa saja yang Rasul bawa naklah kamu terima, apa yang Rasul larang naklah kamu berhenti,
dan juga berpandu kepada firman Allah Ta'ala yang bermaksud sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah merupakan contoh tauladan yang paling baik. Ahli sunnah wal jamaah ni orang turut Quran hadis. Tu ahli sunnah wal jamaah. Ni dakwa dia ahli sunnah wal jamaah. Dia sokong amnu tolak uduk. Tu bukan ahli sunnah, tu ahlul punuh. Ahli sunnah lain, ahli punuh lain. Boleh baca dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Siapa dia ahli sunnah? Hum as-sahabah wattabi'una lahum wa tabi'uhum wa kullu man sara ala tariqatin nabi ila yaumiddin. Ahli sunnah ialah sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga orang yang turut jalan Nabi sampai hari kiamat. Itu ahli sunnah. Nabi menegakkan negara Islam. Para sahabat menegakkan negara Islam. Musaku amnu tolak negara Islam. Itu bukan ahli sunnah, itu ahli punuh. Dia kata tak boleh doa. Orang ahli sunnah dia tak doa untuk supaya kehancuran kepada orang. Memang dia tak doa kehancuran kepada orang baik, tapi kalau orang jahat boleh doa. No tafsir molek kalau orang jahat boleh doa. Nabi sebut ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Mu kena takut pada doa orang kena zalim. Kerana doa kena zalim ni tak ada hijab di antara dia dengan Allah Taala. Hadis ni royak supaya jangan buat zalim, bukan tak sebab doa. Dia ni tak erti ni. Nabi kata mu kena takut pada doa orang kena zalim. Sebab kena zalim ni kalau dia berdoa Tuhan terima. Jadi mu jangan buat zalim kau orang. Ni tak dia kata mu jangan doa kau orang. Tak kena, bukan jangan doa, jangan buat zalim. Sahabat Nabi pernah doa pada orang zalim. Dalam Quran sebut ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingat laknat Tuhan kepada orang zalim. Tuhan laknat. Kita boleh baca kisah dalam Sahih Bukhari, Muslim. Kisah Sa'id bin Zaid, salah seorang 10 orang yang dijamin syurga, termasuk Sa'id bin Zaid. Dia pernah mendoakan Arwah binti Aus kerana Arwah tuduh dia. Arwah binti Aus, dia tuduh Sa'id bin Zaid rapah tanah dia. Zaman dulu muka tanah tak ada gerak. Tanah ni tanah Sa'id. Dia pergi mengaku tanah dia. Mana? Jadi dia tuduh Sa'id bin Zaid rapah tanah dia. Arwah dia orang perempuan tapi masa nelam kali wanita amnung kali. Berkali lah, mau tidak kata berkali. Sehingga perkara ini dibawa di hadapan Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Lalu Sa'id bin Zaid kata kepada Khalifah Marwan, tak kira aku nak rapah tanah orang. Aku tahu balasan kepada orang yang ambil tanah orang secara zalim ni terlalu berat. Aku dengar Nabi sebut. Lalu Marwan bin Al-Hakam tanya, apa yang kamu dengar daripada Nabi? Lalu Sa'id bin Zaid baca hadis Nabi. Man akhadha shibran minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina. Siapa-siapa dia ambil tanah orang secara zalim walaupun sejekah, Allah Ta'ala akan belik tekak dia sampai 7 lapis bumi. Walaupun sejekah, Tuhan belik sampai 7 lapis bumi. Ni orang rapah royalty minyak berkalinya belik ngatung kali. Apabila Sa'id bin Zaid membaca hadis Nabi, lalu Khalifah Marwan berkata, la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Aku tak perlu kepada bayyinah keterangan lain setelah aku dengar hadis ni. Aku percaya memang tak ambil. Memang mu tak ambil tanah dia. Apabila Sa'id bin Zaid terasa dia telah difitnah, sedangkan dia orang baik, lalu dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kanat kadzibatan fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, kalaulah Arwah binti Aus ni bercakap bohong, engkau butakanlah mata dia dan engkau bunuhlah dia di atas tanah tersebut. Berkat doa Sa'id bin Zaid, akhir sekali Arwah ni buta mata.
buta duk merabur. Dia kata asabatni da'watu Sa'id. Aku ni buta mata pergi terkena doa Sa'id dah ni. Dia buta mata. Lalu dia berjalan merabur-rabur. Tiba-tiba terjatuh dalam lubang di tanah tersebut. Lalu dia mati dalam lubang tersebut. Berkat doa Sa'id bin Sa'id. Ini ahli sunnah ni. Ni sahabat Nabi. Ahli sunnah hum as-sahabah. Ni yang dijamin syurga. Dia doa pada orang buat nyanyi ke dia. Bapa kita tak boleh doa? Boleh. Boleh. Oh, dia kata patut kita doa kebaikan. Supaya Tuhan buka pintu hati. Lama dah doa suruh buka pintu hati. Tak bayar-bayar. Suruh musnah lah pula. Tak suruh ajar kita lah. Patut mu kena royak pemimpin membayar. Lagu tu duk ajar jangan doa. Ni tidak ahli sunnah ni. Hai ahli sunnah. Tak. Akhirnya mu nak sebut kesan daripada ucapan Tok Guru Haji, ada kesan dalam masyarakat. Orang UMNO tak kecek dah politik suku agama suku. Takut. Bahkan dalam perhimpunan agung UMNO baru ni, Haji Najib pun takbir. Takbir. Oh, takbir. Haji Najib pun berdoa. Tapi dia berdoa, dia kepal tangan dia tak sini. Tuan-tuan tak tengok? Kamu tengok kat dalam TV, betul lah tak pergi kuano. Dia ajak suruh kepal tangan belakang tak sini. Bangun belakang, berdoa. Habis dia wasapah kalau Fathul Bari ada pun dia lagu ni juga dia. Ni berdoa lagu ni ahli sunnah ke ahli punuh? Kita tanya. Mana ada dalam hadis Nabi berdoa lagu ni? Nabi berdoa, Nabi akak dua tangan. Sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik. Ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seorang badui. Lalu orang badui itu berkata, "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al 'iyal, fad'u Allah lana." Farafa'a yadayhi alaihi salatu wassalam. Kata orang badui itu, "Hai Rasulullah, habis harta kami binasa. Tanaman-tanaman kami mati kerana kemarau besar. Wa ja'al 'iyal, keluarga kami lapar, kelaparan. Fad'ullaha lana, tolong doalah kepada kami supaya hujan turun." Farafa'a yadayhi, Nabi pun angkat tangan dua-dua. Tu ahli sunnah. Ni kepal tak sini. Mu kepal gapo? Kita nak tanya dia kepal gapo? Kita tanya dia. Bila Nabi berdoa, lalu awan mendung selalu. Hujan turun. Bukan setakat hari itu. Badui ni kelik kapur dia. Esok kan hujan. Lusa hujan. Tulak hujan. Seminggu hujan. Banjir pula dah. Hunga mari pula badui tu jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, tahaddamal bina wa ghariqal mal." Wahai Rasulullah, habis dah terbalik kuat habis. Habis selai habis dah. Fad'ullaha lana, tolong doa kepada Allah supaya Tuhan akak hujan ni. Farafa'a yadayhi, lalu Nabi akak dua tangan Nabi berdoa. Bila Nabi berdoa, Nabi ajar mana doa? Allahumma hawalaina wala alaina. Bila Nabi doa begitu hujan pun berhenti. Serik selalu. Jadi cara Nabi ajar doa akak dua tangan. Najib ajar doa kepal tangan tak sini. Ini bukan ahli sunnah, ini ahli punuh. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Yang Muhammad Datuk Haji Muhammad Nasaruddin dan tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian. Demikianlah berakhirnya majlis kita pada malam ini. InsyaAllah dengan kehadiran kita semua mengikuti ceramah disampaikan oleh Yang Muhammad Datuk Haji Muhammad Ammar, Yang Muhammad Datuk Haji Nasaruddin, terjawablah isu gadai tanah dan